boleh jadi Bilal. Tapi buka kitab mazhab Imam Syafi'i dalam fikih Syafi'i, ada menyatakan bahawa kaum wanita yang nak menjadi imam kepada makmum wanita yang lain boleh, syaratnya bukan macam mana si lelaki mengimamkan solat kepada jemaah yang besar. Maknanya tuan-tuan, kalau imam lelaki selalu kita di depan sikit, satu tiang lari depan sikit, kan? Yang belakang ni belakang, saf belakang. Baik, yang depan imam. Tapi kalau perempuan nak jadi imam, dia tak boleh begitu. Dan Bilal pula, boleh tak dia melaungkan azan? Boleh, tapi hanya diharuskan, disyaratkan untuk iqamah saja, qamat saja. Azan tak perlu. Ini yang jadi kes di New York ni tuan-tuan. Bilal dia pun, Masya Allah, saya dapat maklumat, tak pakai tudung. Kau bayang, hayya 'alas salah. Alamak, apa banyak? Tak pelik ke? Ini imam belak depan perempuan, yang kata 100 orang ni belakang. Dan tan ni, kau bayang tak buruk ke? Imam mesti baca jahar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum, amin. Tak keburuk nampak. Malaikat pun pening. Patut kau lah suara garau ke depan, suara alui di belakang. Ini masalah tuan-tuan. Saya nak bawa ni sebab ini isu semasa. Tuan-tuan kena faham ni, dalam kita nak membangun tamadun ni, kena faham benda ni. Jangan Islam kita ikut-ikut. Ya, kita main ikut-ikut banyak. Pasal sekarang pun anak-anak dara duduk bas stand, senang benar mengikut. Adik nak pergi mana, yang seorang ke? Seorang aja. Jomlah ikut abang. Semilu 2005, Semilu 2005, terus boleh tengok wayang. Mudah benar ngikut. Ini yang kata-kata mula-mula berdating satu tempat. Lepas tu duduk rapat-rapat. Lepas tu peluk erat-erat. Lepas tu nafas naik tersekat-sekat. Lepas nafas naik tersekat-sekat, usah dibuli Allah dan malaikat. Lepas usah dibuli Allah dan malaikat, usah dibuli agama dan adat. Lepas usah dibuli agama dan adat, yang penting apa kita buat, kita buat. Lepas dia membuat, perut kempih jadi bulat. Itu jadi. Lepas tu yang jumpa dekat tong sampah Sentul sikit satu, depan surau ada satu. Tu yang kumpulan amok dia nyanyi tu, dalam semak, dalam longkang. Lagu rock pun bagi tahu juga. Dakwah juga tuan-tuan. Jumpa bayi yang tidak berdosa. Hasil ni anakku Sazali balik. Baik, kita tak habis cerita Nabi. Bila jadi kejadian macam tu tuan-tuan perempuan, Abdullah tidak percaya, Aminah juga tidak percaya. Barulah datang 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka nak dizahirkan dah. Tuan-tuan, Nabi lahir pada ketika itu waktu subuh tidak silap saya. Dalam keadaan lahir Nabi, tiang Parsi runtuh, ruyup. Wahal paling baik cakap engkau, runtuh. Sembahan api Majusi yang beribu tahun tidak pernah padam, lahir Muhammad, api pun mati, blackout. It's really had a blackout. TNB pun tak terbuat ketika tu. Blackout. Tuan-tuan, lahir Nabi tuan-tuan, ada 6 keganjilan. Ini sematkan untuk program hari ini, 6 keganjilan. Pertama, Nabi lahir dalam keadaan bersih. Kita macam makcik, tanyalah nurse, misi, bidan, confirm tak keluar tanda darah dulu, tanda air. Tanya orang perempuan dia beritahu. Kadang-kadang kalau tanda air tu, orang lelaki nak keluar. Kalau tanda darah, tak tahu, saya pun tak tahu. Itu faham orang ibu lah. Sebab itu jantina ni, kalau boleh kita redha dan bersyukur. Yang penting anak sihat. Kadang-kadang kita umur 8 bulan, tak sabar-sabar nak tengok budak, lelaki ke perempuan. Gila jumpa bomoh biasalah. Adalah bomoh ada yang okey, ada yang tak okey pun ada juga. Kan? Bomoh standby lah. Amilah, mari kau milah. Ngapa kau milah? Kau nak tengok budak ke lelaki ke jantan ke produksi? Lelaki perempuan. Duduk. Nanti kau ambilkan kelapa dulu. Kata. Ambil buah kelapa, digolek dalam besen semua. Ada jampi serapah semua. Lepas tu digolek pula kelapa yang tak berdosa tadi tu. Atas perut kawan dah membusung 8 bulan. Tak pening kepala budak tu kena kelapa, digolek-golek begitu. Ada jampi serapah pula tu. Oh dabo.
Kalau kelapa jatuh belah kanan, anak engkau anak jantan. Kalau kelapa jatuh belah kiri, anak engkau perempuan. Kalau kelapa tersangkut tengah-tengah, anak engkau anak pondan. Jadi jangan buat kerja bukan-bukan ni tuan-tuan. Ini kerja yang boleh menggugat aqidatul tauhid dengan redha lah, ya. Redha. Pemberian Allah sihat, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak tuan-tuan. Baik, kita teruskan balik. Nabi lahir bersih. Dan khabarnya dibidani oleh Aisyah dan Maryam. Kita lahir berdarah-darah dan sebagainya. Satu. Yang kedua, Nabi lahir sudah siap terpotong tali pusat. Tali udel, orang Jawa bilang udel. Tali pusat dah terpotong. Kita cuba tanya mak kita dulu. Mak, saya dulu macam mana? Kau berbelit-belit, kau nak keluar dulu nak. 6 bidan mengerjakan kau tak keluar lagi. Maknanya berbeza. Nabi dah siap terpotong. Yang ketiga, Nabi lahir dah siap ni adik-adik kata dah. Dah. Laju mengaku dah. Ya, sudah. Siap berkhatan dah. Nabi lahir bukan bersadik berkhatan. Lahir dah berkhatan. Ini mukjizat. Ini suatu kelebihan. Ya? Keajaiban. Berbeza kita, ada orang 60 tahun umurnya pun masih belum berkhatan lagi. Ada tuan-tuan, bukan tak ada. Tapi ini kebanyakan orang-orang asli lah. Yang nak masuk Islam. Kadang-kadang ada 60 tahun dia baru masuk Islam. Nak berkhatan dia. Yang kita pun kata itu je kerjanya pun. Dah masuk Islam, ajar dia semayang dulu. Dah. Ni dah sunat? Belum? Dah sunat? Belum? Kalau boleh saya panggil doktor besok. Orang asli kau cabar tuan-tuan. Dia orang memang jenis memang eksploris punya kaki. Dia orang bukan peduli apa. Dia tak takut setakat nak bersunat ni. Tu yang kes dulu dekat Ipoh tu. Mana doktornya? Doktornya mana? Mana doktornya? Umur 60 tahun nak bersunat. Sampai sudah doktor tak datang. Pasal apa? Bukan dia yang takut, doktor yang takut. Mau tak takut 60 tahun baru nak bersunat. Bukan doktor takut, aku pun takut kalau menengok. Itu kalau kita lah tuan-tuan. Nabi tidak. Siap terpotong dah. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Dipendekkan cerita tuan-tuan. Apa yang paling penting, lahir Nabi tak sama apa yang Nabi bawa dengan yang kita bawa. Ada satu lagi, yang keenam, Nabi lahir dalam keadaan siap memakai celak mata. Itu yang banyak orang alim setengah tu pakai celak mata tuan-tuan kan? Pakai. Kaum ibu pun kena pakai juga. Tambahan apatah lagi di rumah dengan suami kan? Pakailah. Suami balik daripada mungkin kerja dekat Putrajaya, suami nak balik, suami telefon, berapa lama lagi sayang? Macam dalam iklan tu lah. 6 jam 5 minit 10 saat. Isteri masuk bilik cepat, make up and dress up, bubuh foundation banyak-banyak. Tahu foundation hak putih, saya hitam pun putih, bubuhlah foundation tu. Lepas tu blusher sikit, bagi nampak cengkung sikit, nampak macam model sikit. Ada tu ambil pensel 2B anak kita, buat garisan, buat garisan kebulatan sikit. Lepas tu ambil pembayang mata, jangan lupa membayang mata, tahu makcik ya? Eyeshadow. Ambil atas tengah, atas warna merah, tengah kuning, bawah hijau, cantik. Jadi kalau rosak traffic light Sentul ni, kita berdiri. Dan gunakan tanpa was-was bincu tu. Untuk siapa? Suamiku yang tercinta. Barulah suami balik semangat, semangat dia kata, alamak isteri aku lah. Johor hijau lah pun 8 tiang lah dia kata kan. Begitu naknya. Ini balik-balik berkembang, dah tu bertepek-tepek, bedak sujud bertepek-tepek. Ambil rambut pula Petronas Menara Berkembang naik ke atas. Yang suami tercogong di depan pintu, Allah, cangkul pun cangkul lah, kata apa? Penyudahnya nak buat macam mana? Pahlawan cangkul pun cangkul lah, begitu. Isteri kena jagalah. Sebab itu celak mata ni penting juga. Dan orang alim celak mata bukan apa, dia refreshkan kita punya pemandangan. Pakai celak ni, orang India, Pakistan dia suka. Tengok kalau filem Bollywood tu, bukan main tebal sampai kutu, tajam pula ujung kan. Itu cara mereka lah kan. Kita ada. Sebab itu Nabi dikatakan juga begitu. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah.
Nabi lahir ke dunia tak bawa